Korang pernah tak ada pengalaman terbawa masuk tetamu yang tak diundang dalam rumah korang? Alah, ni lebih kurang macam cerita Jangan Pandang Belakang tu lah. Bu, benar rupanya rambut tak bersikat, tak slow benar panding orang. Masuklah. Assalamualaikum guys, welcome back to the Kanis channel. Kisah ni telah dikongsikan oleh follower Nisa sendiri yang bernama Najiha, di mana kisah ni berlaku pada tahun 2021 di Kelantan ketika Najiha ni pulang ke kampung bersama family dia. Kampung dia ni agak keras, dia pun tak tahu kenapa, tapi setiap kali kalau dia balik kampung mesti kena kacau. Setiap kali Najiha ni balik kampung, dia suka pergi bermain dekat tali air bersama dua orang lagi cousin dia, iaitu seorang lelaki yang bernama Mirul dan seorang lagi perempuan yang bernama Dini. Umur mereka bertiga ni dalam belasan tahun, tapi Mirul ni ada kelebihan sikit di mana hijab mata dia terbuka. Jadi Mirul ni boleh nampak lah apa yang kita tak boleh nampak. Jadi petang tu mereka bertiga ni bermain dekat tali air dan kemudian mereka ada juga berjalan dekat sawah padi. Masa diorang bertiga ni jalan-jalan dekat sawah padi tu, diorang ni tak jaga percakapan diorang sangat tahu, kira mulut celupar sikit lah. Sebab masa tu mereka bertiga ni tak tahu pun yang dekat sawah padi tu ada jin yang jaga. Dalam pukul 6.50 petang macam tu, diorang pun buat keputusan untuk balik. Dalam 15 minit macam tu, diorang sampailah dekat rumah nenek dia sebab masa tu diorang naik basikal. Kebiasaannya bila kita masuk rumah, kita akan bagi salam dulu, betul tak? Jadi pada masa tu, Mirul ni je yang bagi salam. Tapi Najiha ni dia terlupa nak bagi salam sebelum masuk rumah. Najiha dia terus masuk rumah dan dia terus duduk dekat sofa. Dan masa tu Mirul pergi dekat dia dan tanya, kau ada bagi salam tak tadi? Najiha cakap tak. Dan Mirul ni bergegas suruh Najiha ni pergi mandi. Lepas dia Najiha mandi, dia pun solat seperti biasa. Masa makan malam, ramailah dekat rumah nenek dia tu. Ada family Najiha ni, family Pak Su dia, family Pak Long dia. Masa tu adalah lebih kurang 25 orang. Masa diorang tengah makan-makan, borak-borak happy-happy tu, tiba-tiba Mirul ni datang dekat Najiha dan dia bisik sesuatu dekat Najiha. Dengan nada marah, Mirul ni kata dekat Najiha, kau buat hal. Masa tu Najiha fahamlah ada benda yang ikut dia masuk masa dia balik petang tu. Masa tu Mirul suruh Dini bawa Najiha ni balik rumah Dini, di mana rumah Dini ni terletak dekat belakang rumah nenek Najiha tu je. Sampai je dekat rumah Dini, Dini ni buka surah-surah ayat-ayat suci Al-Quran dan Najiha ni duduk dekat rumah Dini tu sampai pukul 11 malam. Pukul 11 malam tu Mirul panggil Najiha untuk balik dekat rumah nenek dia balik. Mirul kata semuanya dah selesai dan masa on the way nak balik rumah nenek dia tu, Mirul pesan dekat Najiha ni sebelum masuk rumah bagi salam. Sampai je dekat rumah nenek dia, Najiha ni duduk dekat ruang tamu dan tiba-tiba dia dengar ada orang ketuk pintu. Masa tu Najiha ni tak fikir apalah, dia ingatkan atuk dia yang ketuk pintu sebab atuk dia kebiasaannya memang suka lepak dekat warung-warung kawasan kampung dia tu. Jadi dia ingatkan atuk dia yang balik. So Najiha ni pun terus buka pintu tu. Elok dia buka je pintu tu, tengok tak ada sesiapa pun dekat luar. Dan masa tu jam dah pukul 1 pagi. So dia ni pun tanpa berlengah terus tidur je lah. Najiha tidur dengan kakak dia serta Dini dan adik Dini. Dan Najiha ni tidur menghadap tangga. Najiha ni pun tidurlah macam biasa sampai pukul 4 pagi. Di mana kebiasaannya pada pukul 4 pagi, Najiha ni akan bangun untuk tolong nenek dia buat persiapan untuk barang berniaga. Masa dia tolong nenek dia tu, Mirul dengan Dini ada sekali. Tiba-tiba Mirul tanya Najiha, kau pergi mana pagi-pagi tadi? Lepas tu Dini pula sambung, tak silap aku pukul 3 pagi tadi kau ada keluar. Najiha ni pun terus terdiam. Najiha ni mula berasa takut lah sebab saya ingat dia masa tu dia dah tidur. Dan dia pun tanyalah dekat Mirul dengan Dini, apa benda yang korang cakap ni? Elok je Najiha cakap macam tu, tiba-tiba dapur nenek dia bergelap. Sudah, masa tu memang dah suspend habis lah. Dini dengan Mirul ni cepat-cepat panggil datuk diorang. Di mana atuk diorang ni pun ada kelebihan lebih kurang sama dengan Mirul. Dia boleh nampak sebab hijab dia terbuka. Tapi ada tambahan sikit di mana atuk dia ni boleh berkomunikasi dengan makhluk yang kita nampak ni. Atuk dia kata ada orang bagi dia masuk. Siapa yang buka pintu semalam? Dan Najiha ni pun jawablah, dia ada buka pintu semalam tapi tak ada sesiapa pun. Kau dah bagi dia masuk, sekarang dia lihat nak keluar, kata atuk Najiha. Tanpa berlengah, atuk dia suruh diorang ni kejut ahli keluarga yang lain yang tengah tidur masa tu. Dan masa tu atuk diorang ni ada solat, tapi Najiha tak pasti solat apa. Jadi tak tahulah macam mana cara atuk dia communicate dengan benda tu untuk suruh benda tu keluar daripada rumah tu. Tapi yang pastinya atuk dia bagi tahu dekat diorang ni jangan buat lagi, kalau tak menyesal. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ni adalah kita jangan cakap lepas ataupun cakap celupar. Nak pula kalau tempat yang kita tak biasa pergi ni, kita kena sentiasa jaga mulut.
Dan yang kedua, kalau pintu rumah korang kena ketuk ke, korang jangan suka-suka cepat-cepat nak buka. At least korang intai, tengok dulu, kenal pasti dulu siapa yang ketuk tu, barulah korang buka. Sebab zaman sekarang ni kita bukannya risau perkara-perkara mistik ni je, tapi risau juga kot kalau time Najihah tu buka pintu sekali, orang pegang parau nak rompak rumah nenek dia tu ke, tak kenanya kan. Picnic with my best